Okey, seterusnya yang ketiga ialah D, iaitu Durbar. Okey. Macam tadi cikgu cakap, Durbar ialah persidangan antara raja-raja Melayu. Okey, untuk tuntutan Raja Melayu melalui Durbar, terdapat 4 Durbar yang dijalankan, iaitu persidangan, iaitu di Kuala Lumpur, Pekan yang terletak di Pahang, Kelang terletak di Selangor dan juga Seri Menanti di Negeri Sembilan. Okey, keempat-empat ni berlainan masa. Okey. Okey, kita lihat yang pertama. Durbar di Kuala Lumpur 1903. Okey. Semasa persidangan itu, Sultan Idris iaitu Sultan Perak, dia telah kritik pemusatan kuasa Residen Jeneral dan Baginda mendesak supaya mengembalikan kuasa institusi Raja-Raja Melayu. Selain itu, Baginda juga turut mendesak bilangan pegawai Melayu dalam Perkhidmatan Kerajaan Persekutuan ditambah. Yalah, asyik pegawai British je kan. Perlu juga penglibatan daripada pemimpin tempatan. Okey, ataupun daripada orang-orang tempatan. Jadi, dimahukan mereka ditambah, bilangan ditambah dan mereka juga dilantik ke jawatan yang tinggi sebab British ni dia hanya berikan orang-orang tempatan jawatan-jawatan yang rendah sahaja. Okey, yang ketiga, yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan iaitu Tunku Muhammad menuntut supaya bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi persekutuan sebab semasa pemerintahan British mereka menggunakan bahasa Inggeris. Okey. Yang kedua, Durbar di Pekan Pahang iaitu pada tahun 1932. Okey, Sultan Iskandar Shah iaitu Sultan Perak, dia bertitah tegas untuk desak kuasa pemerintahan dikembalikan semula kepada Raja-Raja Melayu dan Majlis Negeri dalam semua aspek pemerintahan negeri. Itu yang berlaku di Durbar di Pekan Pahang. Dan seterusnya Durbar di Kelang Selangor pada 1937. Okey. Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tengku Abdul Rahman, dia menggesa British untuk memberikan peluang perkhidmatan buruh dari rumpun alam Melayu. Maksudnya dia kata ganti ke orang Jawa. Yelah, Indon masih lagi dalam rumpun Melayu untuk menggantikan buruh-buruh daripada China dan juga India di negeri-negeri Melayu. Dan Durbar yang terakhir ialah di Negeri Sembilan iaitu di Seri Menanti. Okey, iaitu pada tahun 1939, Sultan Selangor, Sultan Hishamuddin, dicadangkan penubuhan Malay Girls College yang sama taraf dengan MCKK iaitu Malay College di Kuala Kangsar tu kan, untuk tingkatkan pendidikan kaum wanita. Okey, yang keempat ialah diplomasi. Diplomasi menangani tekanan British. Okey, terdapat 2 sahaja iaitu di Johor dan juga di Terengganu. Macam mana pemerintah di Johor iaitu Sultan Abu Bakar dan juga Sultan Zainal Abidin, 3 berdiplomasi untuk tangani tekanan British. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, di Johor, Sultan Abu Bakar ni menjalankan hubungan baik dengan negeri-negeri Selat. Kita tahu kan negeri Selat ialah Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Okey, dekat sini British dia masih lagi kekalkan, okey, selepas perjanjian Bangkok ya, dia masih kekalkan lagi Teluk Belanga Singapura sebagai milik Kesultanan Johor. Jadi baginda Sultan Abu Bakar dan kerabatnya menetap di Singapura sehingga 1899 sebelum dia berpindah semula ke Johor. Okey, yang kedua, Sultan Abu Bakar ni juga dia berkunjung ke England untuk temui Ratu Victoria. Okey, 1868, baginda telah dikurniakan gelaran Maharaja Johor dan dia juga berjaya redakan tekanan gubernur negeri-negeri Selat. Malahan beliau juga diberikan kepercayaan untuk selesaikan pertikaian di negeri-negeri Melayu. Yang terakhir, menubuhkan lembaga penasihat Johor di London. Okey, bayangkan dia ambil penasihat di London. Okey, ahli dilantik oleh baginda dalam kalangan pegawai British yang berpengaruh dan mereka ni telah membantu baginda untuk urusan pentadbiran, membantu menasihati baginda. Okay, yang kedua, diplomasi betul lah tu.
Yang kedua, diplomasi Sultan Zainal Abidin iaitu di Terengganu. Okey, yang pertama, apa yang baginda buat ialah dia ni merupakan sultan antara sultan yang berani mempertahankan kedaulatan negeri. Okey, sebab ni dia ni pandai dalam berunding, dan baginda juga ke Singapura untuk berunding dengan gubernur negeri-negeri Selat selepas perjanjian Bangkok 1909. Dia ni tak ada rasa takut pun dengan British. Yang kedua, menandatangani perjanjian British Terengganu 1910. Okey, hasil daripada rundingan perjanjian 1910, dia telah meminda perjanjian Bangkok. Okey, hanya tanda tangan perjanjian selepas British akui Terengganu negeri yang merdeka. Maksudnya dekat sini, baginda ni dia bijak tau. Dia kata British ni kena confirm dulu yang Terengganu ni merupakan negeri yang merdeka, barulah dia akan tanda tangan perjanjian. Jadi Terengganu ni diterima wakil British yang tiada kuasa dalam pentadbiran negeri. Dia berjaya kekalkan kuasa dia dalam pentadbiran di Terengganu. Okey, dan yang terakhir ialah keengganan pemerintah negeri-negeri Melayu Utara menerima penasihat British. Okey, kita tahu ada 4 negeri Melayu Utara: Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Kita lihat satu persatu. Okey. Di Perlis, pada 15 Julai 1909, okey, mereka telah menghantar Theodore Frost sebagai penasihat British di Perlis. Namun, meskipun pemindahan naungan Siam kepada British ni berlaku pada 1909, perjanjian Bangkok tu kan, namun British dan Perlis tidak terikat dengan sebarang perjanjian rasmi. Jadi waktu ni, Perlis ni masih ada kuasa fully dekat dia punya negeri. Dan pada 28 April 1930, barulah, ini 1930 ya, selepas 21 tahun, barulah terdapat perjanjian Perlis British yang ditandatangani dan menjadikan Perlis secara rasmi negeri Melayu terakhir yang menerima naungan British. Dan hasil perjanjian tersebut, dia telah meningkatkan kawalan penasihat British terhadap pentadbiran negeri melalui Majlis Mesyuarat Negeri. Maksudnya dekat sini, mereka ni berjaya menunda penglibatan penasihat British di Perlis. Okey, yang kedua pula, penasihat British di Kedah. Okey, untuk di Kedah pada 15 Julai, pada 15 Julai 1909, W.G. Maxwell telah dihantar sebagai penasihat British di Kedah. Namun keengganan menerima kehadiran W.G. Maxwell telah menimbulkan pergeseran dengan Majlis Mesyuarat Negeri Kedah yang diterajui oleh Tengku Mahmud. Mereka tak setuju dengan kehadiran W.G. Maxwell. Okey, bukan itu sahaja, W.G. Maxwell juga, dia ni melampaui batas dalam campuri urusan pentadbiran negeri. Jadi orang-orang tak suka dekat dia. Dan Majlis Mesyuarat Negeri Kedah telah menentang langkah Maxwell untuk menuntut surat rasmi yang mesti melalui Residen Jeneral Mallah dalam bahasa Inggeris. Hal ini tidak dipersetujui oleh orang-orang tempatan. Malahan juga tindakan W.G. Maxwell mengenepikan nama Kedah dalam surat rasmi, malahan mengibarkan bendera Union Jack di kediamannya dianggap tidak wajar dan mencabar identiti negeri Kedah. Okey, jadi konflik antara di negeri Kedah ni telah mewujudkan perjanjian Kedah British yang dijalankan pada 1 November 1923. Okey, jadi walaupun secara rasminya hasil daripada perjanjian ni, walaupun secara rasmi Kedah ni di bawah naungan British, mereka telah berjaya mengekalkan identiti mereka. Misalnya ialah penggunaan bahasa Melayu dalam pentadbiran dan perundangan, penggunaan kalender hijrah, cuti umum pada hari Jumaat, sampai sekarang Jumaat hari cuti untuk Kedah,
dan keutamaan melantik pegawai-pegawai Melayu dalam pentadbiran. Okey, negeri Melayu Utara yang seterusnya ialah di Terengganu. Okey, di Terengganu, Sultan Zainal Abidin III, dia memang enggan menerima penasihat British. Okey, seperti yang kita ketahui, Sultan Zainal Abidin merupakan seorang yang sangat berani menentang. Malahan, baginda hanya menerima wakil British yang tiada kuasa dalam pentadbiran, iaitu pada tahun 1910. Okey. Namun, lain pula jadinya apabila kemangkatan Sultan Zainal Abidin III, British mula menguasai pentadbiran dan British mendesak Sultan Muhammad II, iaitu pengganti Sultan Zainal Abidin III, untuk menandatangani perjanjian. Hasil daripada perjanjian Terengganu British pada 24 Mei 1919, status wakil British telah ditukar menjadi penasihat British. Maksudnya dia membolehkan campur tangan British dalam pentadbiran kecuali agama dan adat. Okey. Bijak liciknya British dekat situ. Dan mereka telah menerima penasihat British iaitu J.L. Humphreys dan walaupun begitu, Sultan Muhammad II ni dia lebih banyak merujuk kepada pembesar Melayu daripada penasihat British. Hal ini telah menimbulkan kemarahan British dan menyebabkan Sultan Muhammad II telah diturunkan tahta pada 1920 dan diganti dengan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Okey, seterusnya yang terakhir ialah penasihat British di Kelantan. Okey, Sultan Muhammad IV tidak menerima perjanjian Bangkok. Jadi, British telah berunding dengan baginda untuk wujudkan perjanjian baru, iaitu pada tahun 1910 perjanjian British dan Kelantan telah dijalankan. Okey, hasil daripada perjanjian tersebut, J.S. Mason telah dijadikan penasihat British di Kelantan dan Sultan Kelantan perlu ikut dan laksanakan penasihat British kecuali hal agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Dan yang seterusnya, Sultan Kelantan tidak dibenarkan membuat hubungan dengan kuasa luar tanpa melalui penasihat British. Ini adalah kesan dia bila penasihat British telah campur dalam urusan pentadbiran negeri-negeri Melayu Utara. Walau bagaimanapun semua para pemimpin negeri-negeri Melayu Utara berusaha untuk melambatkan ataupun menolak pelibatan penasihat British. Okey, ini sahaja untuk hari ini, iaitu topik 8.2 bab terakhir Sejarah Tingkatan 3.